Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Bapanya memberitahu anaknya. Katanya, pelihara dan jaga solat. Dan kemudian dia memberitahu, wa'mur bil ma'ruf. Dan apakah maksudnya berpegang pada apa yang benar? Berdiri teguh dan berdiri di samping apa yang benar. Jaga solat dan berdiri teguh di samping apa yang benar. Adakah anda tahu apa maksudnya? Anda harus mempunyai tahap keberanian yang hebat. Itu bermakna anda okey je untuk membuat seseorang kecewa kerana mereka tak suka. Kerana anda berpegang pada apa yang anda tahu itu betul. Anda okey je untuk menjadi pelik di mana orang lain semua fikir dan anggap ia perkara yang salah. Tapi anda tahu, anda lebih faham. Anda tahu itu betul dan benar dan anda masih berdiri teguh di situ. Tidak kira siapa yang tersinggung oleh anda, tidak kira siapa yang mengejek anda ke, tidak kira kamu hilang kawan ke, populariti kamu hilang ke, tidak kira siapa yang marah kepada anda ke, itu semua tak penting. Kerana ketika anda berdiri dalam solat, anda belajar untuk takut hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Apabila anda berdiri dalam solat, anda menyedari satu hari itu akan tiba, di mana semua orang lain semua itu tak penting. Saya akan berdiri bersendirian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari penghakiman esok. Dan apabila anda dapat mengekalkan itu, maka itu akan membuat anda lebih berani untuk menangani semua yang lain. Sebab semua perkara yang lain sekarang jadi kurang menakutkan. Maka saya akan melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan betul dan semua yang lain salah. Dan saya tidak mempunyai masalah untuk mengatakannya jika ia salah. Dan saya juga akan mendorong orang lain dengan cara yang lembut. Walau bagaimanapun, anda tidak boleh mendorong orang lain untuk melakukan sesuatu yang betul dan benar jika anda sendiri tidak dapat berdiri teguh pada kebenaran, kan? Jadi itu termasuk dalam wa'mur bil ma'ruf dan wa'mur nafsaka bil ma'ruf. Oleh itu, ia memberitahu diri anda untuk bertahan dengan apa yang betul dan kemudian memberitahu orang lain, tengok ni, aku berdiri di samping apa yang benar. Dan saya tidak hanya menjaga hal ini untuk diri saya sendiri saja. Okey, itulah bahagian lain dari ini. Ini cukup menarik. Satu perkara ini bahawa saya tidak berbuat perkara buruk dan kemudian apa yang kita ada sekarang kerana kita dalam masyarakat hyper-individualistik adalah sesuatu yang disebut jangan sibuk dengan hal orang. Betul. Jadi saya tidak melakukan sesuatu yang teruk, orang-orang ini mahu masuk neraka, biarlah dorang. Itu dorang punya pasal. Betul. Saya tidak akan mengganggu mereka, itu bukan urusan saya. Tidak. Anda kadang-kadang boleh mengganggu dan kadang-kadang ia jadi hal anda. Tapi arahan yang diberikan atau nasihat yang diberikan kepada anak lakinya yang kemudiannya bertukar dalam Al-Quran adalah perintah yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bahawa anda mesti bersuara untuk apa yang betul. Nabi SAW memberitahu kita, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa zalika adhaful iman." Sesiapa sahaja yang melihat kejahatan di antara kamu, biarkan mereka mencuba dan mengubahnya dengan kekuatan tangan mereka. Sekiranya mereka tidak dapat juga, sekurang-kurangnya bahawa mereka harus menentangnya dengan lidah mereka. Dan jika mereka tidak dapat melakukannya juga, sekurang-kurangnya mereka harus membencinya di hati mereka. Dan itulah keadaan iman yang paling lemah yang dapat anda miliki. Wazalika adhaful iman. Jadi ada dua perkara di sini, melakukan apa yang betul dan benar, dan kemudian apa yang berlaku seiring dengan itu. Wanha 'anil munkar. Dan berdiri teguh menentang apa yang salah. Bercakap menentang kejahatan. Apabila sesuatu itu memang evil, jahat, tidak kira siapa yang meraihkannya ke, siapa yang memberikannya nama yang indah ke, jika itu jahat, ia masih jahat. Sekiranya perkara itu ia dibenci oleh Allah, ia masih sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. Sekiranya ia bertentangan dengan fitrah, sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia dengan, maka ia masih bertentangan dengan fitrah dan alam semula jadi bahawa manusia diciptakan dengan. Kita tidak boleh mengubah moral. Itu sesuatu yang mesti anda ketahui. Tengok ni, apa yang okey 10 tahun yang lalu dan apa yang tak okey 10 tahun yang lalu telah berubah. Akhlak telah berubah. Jadi sesuatu yang pelik dulu, kini sudah menjadi normal, betul. Dan sesuatu yang okey je dulu, kini pula menjadi ekstrim. Terdapat masyarakat di dunia di mana sesiapa yang solat 5 kali sehari dianggap sebagai ekstremis dan mereka selalu diawasi gerak-geri mereka kerana ia terlalu terlampau bagi masyarakat itu bahawa seseorang akan pergi solat. Terdapat masyarakat di dunia hari ini juga di mana jika seseorang wanita memakai tudung yang boleh dianggap sebagai jenayah terhadap negara.
Atau itu cukup alasannya untuk tidak masuk ke universiti atau mendapatkan pekerjaan atau apa-apa lagi sebagainya. Jadi apa yang mungkin normal di beberapa tempat di dunia ini, kini menjadi semakin apa? Semakin ekstrim. Apa yang sebenarnya perkara yang baik, kini telah berubah menjadi jahat. Dan perkara-perkara yang jahat pula, tidak seburuk itulah, itu menjadi okey lah. Lepas tu, ia jadi agak diterima orang. Lepas tu pula, ia menjadi mandatory. Jadi, standard sentiasa berubah-ubah. Jadi pada masa 10 tahun yang akan datang nanti, pada masa anda dah dewasa, dunia dan cara dunia melihat apa yang betul dan salah akan berubah lagi. Dan ia akan berubah lagi. Akan berubah lagi. Definisi tentang betul dan salah akan terus berubah. Dan adakah anda tahu apa yang mereka katakan? Mereka hanya akan berkata, anda yang membuat keputusan. Ini freedom. Personal freedom, betul. Itulah ideanya. Tapi sebenarnya anda tahu tak untuk orang yang beriman, apakah maksudnya personal freedom? Personal freedom kita, kebebasan peribadi kita adalah kita bebas menyerahkan diri sebagai hamba pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita buat. Dan apabila kita dapat melakukan itu, maka kita tidak memutuskan lagi apa yang betul dan salah. Hati nurani kita sejajar dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pengajaran yang diajar oleh para nabi yang telah konsisten sepanjang sejarah. Ia semua sama, tak pernah berubah. Para nabi muncul dalam masyarakat yang berbeza, dalam budaya yang berbeza, di benua yang berbeza, dalam pelbagai bahasa, namun apa yang betul dan salah sentiasa sama, tak pernah berubah. Benar tetap benar, salah tetap salah. Subhanallah.